Bayangkan sebuah negara yang kaya dengan sumber, mempunyai pembangunan yang pesat dan rakyat yang bekerja keras. Namun di sebalik kemajuan itu, wujud satu penyakit yang perlahan-lahan menghancurkan sistem negara. Penyakit itu ialah rasuah. Rasuah bukan sekadar pemberian wang secara rahasia, ia adalah satu rangkaian tindakan yang merosakkan integriti, melemahkan ekonomi dan menjejaskan kehidupan rakyat. Rasuah boleh berlaku dalam pelbagai bentuk. Antaranya ialah pemberian wang, hadiah atau keistimewaan kepada seseorang yang mempunyai kuasa. Tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan secara tidak adil. Apabila rasuah berlaku secara berterusan, ia bukan sahaja merosakkan sistem pentadbiran, tetapi juga mengancam kestabilan negara. Salah satu punca utama rasuah ialah kelemahan tadbir urus dalam organisasi dan kerajaan. Apabila sistem pengawasan tidak kuat, keputusan tanpa semakan yang mencukupi. Selain itu, birokrasi yang terlalu rumit juga boleh mendorong rasuah berlaku. Apabila proses pentadbiran terlalu panjang atau lambat, setengah individu sanggup membayar rasuah untuk mempercepatkan urusan mereka. Faktor lain ialah sikap tamak dan gaya hidup yang mewah. Keinginan untuk memiliki kekayaan dengan cepat boleh mendorong seseorang menyalahgunakan kuasa yang diberikan kepada mereka. Apabila rasuah berlaku secara berterusan, masyarakat mulai melihat tanda-tandanya. Antara simptom yang paling jelas ialah projek pembangunan yang terbengkalai. Dana yang sepatutnya digunakan untuk pembangunan telah disalahgunakan sehingga projek tidak dapat disiapkan. Dalam setengah kes, kontraktor menggunakan bahan yang berkualiti, rendah kerana sebahagian dana projek telah diselewengkan. Akibatnya, jalan raya cepat rosak dan bangunan menjadi tidak selamat. Yang adalah ancaman kepada masa depan negara. Dalam masa sama menjelaskan, sikap ketua yang tidak menunjukkan teladan yang baik juga menyebabkan rasuah di tengah lautan masih berlaku. Menurut Akbar, masalah rasuah itu merupakan isu integriti sebilangan pegawai yang tidak memikirkan masa depan nelayan tempatan dan imej negara. Kegiatan rasuah di tengah laut itu malah makin rumit apabila tekanan ekonomi semasa pandemik COVID-19. Jadi ini merupakan satu isu integriti sebilangan oleh pegawai kita yang tidak fikirkan masa depan nelayan dan juga masa depan negara termasuk juga imej negara. Namun jika integriti dipertahankan, masa depan yang lebih adil dan makmur masih boleh dibina. Kementerian Dalam Negeri akan mengambil apa jua langkah dan tindakan tegas dalam memastikan semua agensi di bawahnya bebas dari jenayah terutama rasuah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, seandainya tiada tindakan tegas diambil, maka akan merosakkan keseluruhan integriti jabatan, agensi dan kementerian. Selaku Menteri Dalam Negeri, beliau menetapkan iltizam menutup ruang kompromi dengan mana-mana pegawai atau penguatkuasa yang disabitkan dengan jenayah rasuah. Ini merujuk apa yang berlaku baru-baru ini yang melibatkan pegawai dan anggota polis Bukit Aman dan polis kontingen Melaka. Apa jawatan pegawai itu, di mana kedudukan dia, saya tidak berasa malu untuk mengambil tindakan pada mereka yang terlibat dan menjadi pagar makan padi atau yang menjadi nila-nila yang merosakkan susu Belanga. Saya ambil tindakan. Saya tidak ada dan tidak pernah mahu berkompromi. Datuk Seri Ahmad Zahid memuji tindakan Ketua Polis Negara Tan Sri Khalid Abu Bakar kerana tindakan segera telah diambil dalam membersihkan isu ini.